Jelas. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. So pagi ni kita akan buat ulang kaji sikit. So ulang kaji yang pertama adalah mengenai hypothesis testing. So seperti mana semua sedia maklum, hypothesis testing untuk program kita ataupun untuk kursus kita terbagi kepada dua contoh hypothesis yang utama. Hypothesis pertama dinamakan sebagai hypothesis for differences ataupun mencari perbezaan, dan hypothesis yang kedua adalah hypothesis bagi menentukan perkaitan ataupun perhubungan. So itu adalah antara basic lah apa yang anda telah pelajari sebelum ni dalam kelas-kelas kita yang sebelum ni lah. So kalau anda lihat daripada contoh yang pernah diberikan oleh saya sebelum ni dan juga contoh-contoh yang pernah kita buat dalam previous classes, kita dah tahu bahawa ada beberapa jenis hipotesis yang terlibat. Antaranya adalah hipotesis perbezaan. Kita ada hipotesis perbezaan satu kumpulan, kita ada hipotesis perbezaan dua kumpulan, kita ada hipotesis perbezaan untuk lebih daripada dua kumpulan, dan ianya bergantung kepada kita punya kaedah taburan data, how the data is being behaved. Okay, so this is the revision. I'm going to share with you the apa nama ni, link sekejap. Revision 21.3.2022 at 8 AM. Sekarang anda isi attendance sebab attendance juga akan ada pagi ni. Okay, so kita akan tengok dulu sedikit kita punya sekejap saya boleh jadikan editor. Saya akan cerita dulu sedikit, kemudian awak boleh terus buat Q&A lah, question and answer, dan saya akan demo semua yang berkaitan dengan perkara yang kita nak bincang pagi ni. Okay, so semua boleh nampak saya punya Jamboard? Boleh, sir. Okay, so kita pergi satu persatu yang seperti mana saya ceritakan tadi. Pertamanya kita ada dua jenis hipotesis yang awak akan pelajari dan awak telah pelajari. Pertama dinamakan hipotesis mencari perbezaan ataupun differences, yang ini berkait dengan kumpulan. Okey, kemudian kita ada correlation. Correlation terbagi pula kepada dua jenis correlation, Pearson dan juga Spearman. Kemudian anda juga telah didedahkan dengan hipotesis, ini jenis-jenis hipotesis lah. Kemudian anda juga telah didedahkan mengenai chi-square, dan di dalam hipotesis juga anda telah dibelajarkan satu konsep hipotesis di peringkat yang sedikit tinggi yang dipanggil sebagai simple linear regression. Simple linear regression. Nanti topik 17, kalau anda tengok dekat dalam kurikulum, topik 17 ni kita akan namakan sebagai logistic regression. Okey, Puan Hayati pun akan join juga. Okey, Assalamualaikum Puan Hayati. So logistic regression ni pada topik yang 17 ni adalah sama lebih kurang konsep dia dengan simple linear regression. The difference is because of the logistic regression using binary outcome. Binary outcome. So kalau sebelum ni awak dah tahu simple linear kita belajar mengenai IV dan DV, di mana dua-dua data ni adalah IR. IR bermaksud interval dan juga ratio scale. So ini ulang kaji je. Okay, so kalau kita tengok yang pertama ni, kita pergi ke next page. Next page saya akan buat satu jadual, dan jadual ni saya harapkan anda boleh ingatlah. Ini dipanggil sebagai differences table. Differences table. So differences table ni kita ada K. K ni bilangan kumpulan lah. 1, 2, more than 2, and then T1 against the T2. Okay, ini basic dia. So, kalau saya boleh buatkan color kat sini, dia akan terbahagi kepada beberapa contoh analisa. Okay, ini kumpulan. So ini analisa yang berkait dengan taburan masing-masing. So kita dah belajar sebelum ni, kita ada taburan normal dan kita ada juga taburan tak normal. So macam mana nak tahu normal tak normal? Ini pun kita kena ulang kaji sikit lah. So normal tak normal kita akan menggunakan function di dalam SPSS namanya explore. Dan ia terbagi kepada dua. Ya. Saya nak tanya, kalau macam exam kan, dia akan bagi tahu ke data tu normal atau tak, atau kita kena cari pakai yang explore tu? Okay, very good. Secara jumhur ulama,
kalau soalan itu nak dicepatkan prosesnya, sebab ada soalan lain yang lebih susah, so biasanya dia akan assumekan dah siap-siap. Tetapi apabila tidak dinyatakan, maka anda kena ambil inisiatif untuk mengeksplor data tu. Biasanya dia tak bagi tahulah data tu normal ke tidak. So anda kena faham-faham sendiri. Anda melainkan ianya diarahkan. Contohnya data didapati tidak normal, tentukan ujian perbezaan bagi dua kumpulan berikut, menentukan ada tak beza antara mean score contoh. So anda kena ambil inisiatif untuk measure dia punya, anda boleh terus buat kepada analisis yang berkenaan. Tapi apabila dia bagi tahu terus buat data analisis, so that means you kena follow the flow, iaitu you kena identify dulu whether the data is normal or not. So yang pertama anda boleh gunakan kaedah statistik lah, dan yang kedua anda boleh gunakan kaedah grafik. So yang ini saya rasa semua dah tahu, tapi saya ambil peluang ni untuk menceritakan sedikit macam mana cara nak buat lah. Okay, saya nak compactkan notes ni. So yang ini bersambung di sini. So kalau kaedah statistik, kita ada skewness dan kita ada kurtosis. Okay, ini kena ingat lah, skewness dan kurtosis. Anda tak perlu ingat pun cara nak kira ke apa benda, cuma anda perlu tahu yang ini akan ada apabila kita request di dalam spesifik data analisis. So maknanya kalau anda buka komputer nanti masa exam, computer exam final epidemiology, ada kemungkinan anda akan exam dengan komputer masing-masing. Cuma kami akan jaga je bilik exam tu dan kamu akan terus buat data analisis lah. So anda kena perhatikan skewness dengan kurtosis ni untuk menentukan data ni normal atau tak normal. Kemudian kita juga adalah menggunakan secara grafik. Grafik ni semua orang tahulah, antaranya penggunaan histogram. Kemudian kita ada detrended QQ plot dan juga normal QQ plot. Okay, normal PP plot dengan detrended QQ plot. So untuk kita ulang kaji ni, kita ada data yang dipanggil sebagai hypothesis test. Hypothesis test ni adalah data tooth. Saya save as lah data ni senang. Nanti saya akan letak dekat dalam saya punya GitHub. Mohon anda semua untuk double check lah ya, tengok balik. 7/11 saya buat macam ni lah, 7_11 revision. Revision ni tambahan ni sebenarnya tak payah revision dah pun, tapi saya rasa bagus lah untuk saya share supaya awak ada menggunakan masa ni dengan manfaat. So saya dah ada bagi satu data nanti, tapi basically data yang sama lah yang awak dah pernah pakai, iaitu data tooth growth. Okey, contoh mekanik penggunaan dia adalah analyze, descriptive dengan explore. Ini adalah cara macam mana cara kamu nak membuat analisis menggunakan data macam ini adalah contoh cara menentukan normality. So kalau saya boleh patah balik kat sini, saya akan letakkanlah sekarang normality tu dalam bentuk nota. Sebab ini ulang kaji kan, jadi kita santai sikit lah, tak adalah nak kena kejar masa dan sebagainya. So saya akan letakkan sekarang contoh mekanik kat mana nanti nak dapat benda-benda ni. So pastikan anda simpan siap-siap anda punya Jamboard ni punya nota. Okey, ni ada kat sini, nanti anda buat ulang kaji lah. So selepas anda dah tekan explore, so secara mekanik penggunaan SPSS ni adalah anda akan ada prompt. Ni you akan masukkan your punya numerical variable. So usually we are going to use the DV as the main idea to measure whether the data is normal or not. So ni kat ni saya letakkan Y, then I'm going to request for the statistical analysis radio button over here, and then I'm going to request for M estimator and also outlier. And then the last but not least is the plot, where I need to tick the box, check box of this one, which is histogram, and also normality plot with test. So by doing this, you are automatically generating all the syntax or all the flow, process flow untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan normality. Okay, so saya tekan butang paste dan saya letakkanlah di dalam GitHub juga. So sementara ya, boleh silakan. Kalau macam kita dah check sama ada data normal atau tak, lepas tu sebelum kita jawab tu, kita perlu bagi tahu ke dalam jawapan kita tu data tu normal atau tak? Itu adalah benar ya, memang betul. Awak perlu bagi tahulah status of the data. What is actually you find out after you conduct those tests lah. Okay, kalau you find out that the test indicate that the data is not normal, then you have to proceed with the Mann-Whitney UZ test. Kalau 2 groups, you need to proceed with the non-parametric test and so on. Itu adalah dia punya fundamental. You mesti cerita
Sebab kat situ akan ada markah dan kat situ ada understanding. Okay, so kalau you tak ceritakan dengan betul, maka ada possibility markah you dapatlah tapi mungkin tak penuh. Sebab you tak menzahirkan understanding you. So this is bukanlah saya nak kata dia adalah level budak sekolah, tetapi ia adalah level yang agak tinggi di mana anda mesti menunjukkan yang anda mahir. Sebab itu kita punya LO lah, ataupun kita punya learning outcome. You must show in depth. Maksudnya anda mesti menunjukkan secara mendalam bahawa anda faham topik itu. So kalau soalan kawan kita ni tadi, perlu tak kita cakap? Jawapan dia perlu. Kalau awak letak je awak punya jawapan dengan assumption, okay, takkanlah penceramah ataupun pensyarah tak tahu kan. Saya dah letak output, dia pandai-pandai lah baca. That is a wrong perception. You must tell us, you must tell the examiner what is the status of the normality function. So itu selesai normality. Saya harap anda fahamlah penggunaan normality ni, terutama apabila kita nak menentukan data kita normal ataupun tidak. Okey, ini yang saya maksudkan tadi apabila saya berkata soal skewness berada pada saya punya cursor ni lah, kalau anda perasan kat sini. Ini adalah 0.309. Apabila kita darabkan dengan 2, nilai yang kita darabkan dengan 2, standard error times by 2 is actually more than the statistical skewness. That means our data can be considered normally tabulated. And you have also the ability to use the kurtosis. Okay, beside that, you can also use the test of normality named as Kolmogorov-Smirnov and also Shapiro-Wilks, where you have to indicate the SIG value is actually more than 0.05. If it is more than 0.05, khalas, that means your data can be considered normally tabulated. So remember that lah. Okay, yang pertama kita tengok skewness kurtosis. Ya, soalan. Kita perlu terangkan satu-satu test untuk bagi tahu data tu normal atau just bagi tahu data tu normal? To be truth, awak letak je awak punya output dan awak sembang. Itu pun dah cukup. Apabila saya kata in depth, that's mean as long as you can explain with the examiner that this is the value and my interpretation is the data normal. So that is the idea. Okay. So if you encounter any problem, macam kadang-kadang kan kalau awak nak buat exam ni nanti ada kemungkinan awak akan menggunakan Word, awak menggunakan Excel, awak menggunakan SPSS kan. So it may take some time for you to copy here, paste there and so on. So to avoid the time wastage ataupun wasting of your time, my preference saya punya cadangan, anda guna exam ni biar pakai 2 alat penting Pertama dipanggil sebagai tablet, pada saya lah kalau mana ada rezeki dapatkan tablet, dan satu lagi dapatkan statistical analysis seperti yang saya tunjuk So jika ada apa-apa penerangan yang awak boleh gunakan seperti yang saya tunjuk ni, Jamboard, kalau saya lah saya tak ada masalah as long as you can provide me with enough explanation with regard to all this output, khalas tak ada masalah. So contohnya macam ni kan, saya upload, lepas tu saya conteng pakai saya punya Mac punya pen. So saya rasa tak ada masalah Ini exam zaman 2022 bukan lagi 2021, bukan lagi 2020, bukan lagi 1980-an. So maknanya kalau anda rasa tak sempat, anda boleh terus komen lah kepada appendix yang anda akan sediakan di dalam anda punya result. So macam saya ni, sebab saya ada kemudahan ini, maka saya akan terus I'm going to directly explain to the reader ataupun saya punya examiner pasal saya punya output lah. Sebab ada orang suka type kan. Ada orang kadang-kadang dia lebih prefer dah siap dia type, dia tulis lah. Data normally tabulated contoh. Selesai lah. Okay, ini contoh. Because you already justify based on the P value is more than 0.05. Okay, so same also goes to this. Okay, you can highlight something like this, 0.309 times by 2 is actually more than stat skewness. Okay, statistical skewness kita sini dan kita maksudkan adalah nilai ini. Okay, nilai ini. So kalau kita punya statistical skewness is 0.152, so now what we got from 0.309 ni kita dapat lebih kurang approximate 0.6. So 0.6 is actually indeed more than the statistical skewness. Therefore kita akan kata normal. Okay, data is considered normal.
And therefore, bila data tu normal, maka kita akan menggunakan hipotesis yang berkenaan lah. Kita tengoklah apa ujian yang nak dibuat berdasarkan soalan. So, mungkin soalan bertanya kepada anda semua, ada tak terdapat perbezaan mean dengan standard? Ni ingat, satu kumpulan bermaksud anda hanya ada satu populasi kumpulan dan anda akan bandingkan dengan populasi itu punya mean ataupun median ataupun mean rank dengan sesuatu standard. So kalau normality ni kita tak pakai lah untuk satu grup, biasanya kita akan run KS, ataupun Kolmogorov-Smirnov test, ataupun dengan kata lain kita buat normality test lah. Okay, yang terpakai adalah apabila satu kumpulan. So bila satu kumpulan, maka make sure that you know what you to use. Kat sini kita akan pakai apa yang dipanggil sebagai apa? Siapa tahu apa nama ujian dia? Kat sini kita akan panggil pandai, one sample t-test. Okay. Jangan lupa kena ingat. So apabila kita ada dua kumpulan, example you have male and also female as your hypothesis, ataupun apa saja faktor yang anda nak ukur lah. Kalau dalam kes kita punya gigi ni tadi, kita nak ukur antara vitamin C group dan juga orange juice. Kalau rezeki awak baik, tiba-tiba keluar pasal orange juice dengan vitamin C ni, nasib awak lah kan. Mustahil lah, biasanya kita akan alter. Kita akan, mungkin data sama tapi peribahasa atau ceritanya berbeza. So you need to read the questions also lah to indicate that you understand. So kalau male dengan female adalah two independent group. Syarat dia dekat sini adalah independent group. Okay, jangan lupa yang tu. So you akan bandingkan antara dua kumpulan, iaitu kumpulan lelaki dan perempuan. So kalau data normal, you akan pakai independent sample t-test. Independent sample t-test. Okay, kalau data tak normal, you akan pakai Mann-Whitney test. Okay, kalau data more than two groups, kita akan pakai ANOVA, analysis of variance. Dan kalau data tak normal, kita akan pakai Kruskal-Wallis. Ini ulang kaji je, macam saya kata. Kalau anda perlu saya terangkan, bagi tahu. Kalau tak, saya proceed je sampai habis saya punya division ni. Okey, kalau ini pula T bermaksud time. Maknanya anda ada ukuran yang mengukur perbezaan sesuatu indexes, sesuatu matrices antara sebelum dan selepas. Contoh anda buat health promotion. Ni anda akan buat dan anda akan amalkan ilmu ini dalam evaluation nanti, topik 13. So katakan anda nak mengukur terdapat perbezaan ataupun tidak terdapat perbezaan antara markah sebelum dan markah selepas. Is there any significant difference between the before, which is the pre-assessment, as compared to the post-assessment after the intervention is being taken place? Itu adalah anda punya ideology, ataupun you must have the idea what is actually the use of this statistical analysis. So let's say you punya data itu normal, therefore you are going to be using the what we call it as the PET sample, right? PET sample. So if the data is not normal, then you have to use the alternative approach, or we call it as a Wilcoxon. Wilcoxon, right? Okay, setakat ni jelas Ada apa-apa soalan pasal jelas, saya punya table tadi? Jelas. So kalau table saya ni jelas, maka saya pergi ke nombor yang seterusnya, nombor yang keempat, ataupun slide yang keempat. Differences ni tadi, elok untuk saya remind awak semualah bahawa differences ini terbahagi kepada dua jenis difference. Semua kena ingatlah benda ni. Bila awak faham apa saya cerita, maka insyaAllah awak ingatlah. Dia jangan hafal, dia yang penting faham. Alright, so yang pertama, apabila we talk about the differences, so we need to know what kind of the hypothesis that you are going to be made. So the first hypothesis is either the hypothesis with the direction, okay, ataupun non-direction. Non-direction ni maksudnya dia tidak ada arah. So untuk tentukan dia ada arah ataupun tidak, please refer to the words, please refer to the speculative argument, please refer to the stimulus given inside the questions. So when you read the question, you know already whether this is a direction or non-directional hypothesis. So jika ianya adalah direction, maka kita tahu dia akan ada satu hujung. Dia akan ada satu hujung sahaja yang kita perlu tengok. Whereby if we trying to make the non-directional, we will have at least two region that we need to consider.
is either our data or our statistical analysis data in terms of the probability distribution fall within the area of fail to be rejected the null hypothesis or within the area where we reject the null hypothesis. So ingat, ini adalah reject, ini adalah fail to reject. So I think this is should be covered by all of you lah. You all kena faham lah cara nak gunakan SPSS ni. Dan saya juga ingin ingatkan bahawa all these things also require you to understand the manual calculation. Manual calculation. Manual calculation ni saya harap anda kena tahulah guna kita punya formula. So formula diberikan ke tidak ketika exam? Jawapan dia ya, ianya diberi. Yang lebih penting sebenarnya pada saya bukan pengiraan, bukan juga kepada nak menunjuk cara, bukan juga kepada awak boleh hafal tak hafal, tapi the way that you can relate those findings with the outcome dalam bentuk penjelasan yang teknikal. So bila anda buat step yang keempat ini, okay, kita akan pergi sekarang nombor 4. So nombor 4 tak lain tak bukan kita akan fokus kepada hubungan ataupun correlation ataupun relationship ataupun apa? Ataupun kita panggil sebagai correlation lah. Correlation. So correlation semua pun tahu kita ada dua jenis apabila data itu normal ataupun data itu tidak normal. Dia very straightforward. So the first one, if your data is normal, you are going to use the what we call it as Pearson, Pearson correlation. Pearson correlation. So kalau data kita tak normal, kita akan pakai Spearman. Spearman row correlation. So anda sebagai candidate also need to understand when we talk about the relationship or when we run the correlation analysis, then we have the R or RS. Ini kena ingat. Kalau dekat data normal kita pakai Pearson correlation kan, simbol dia adalah R, dan jika data itu tidak normal maka kita akan pakai Spearman dan simbol dia adalah RS. Dan ini adalah merujuk kepada NOR. Saya ulang banyak kali ni. NOR. NOR bermaksud apa? Siapa tahu apa maksud NOR? NOR bukan cahaya, itu nama orang. NOR apa? Okey, so saya tanya ni, NOR ni apa? Apa yang perlu ada dalam NOR? Siapa boleh jawab? Tolong tulis dekat chat. Siapa tahu? Apakah fungsi NOR? NOR ni nak kena laporkan apa? Cepat jawab. NOR. NOR nak laporkan apa? Ada jawapan? Senyap je. Ada ke bersama saya ni? Bukan NOR tu coefficient, correlation coefficient ke sir? Ya betul. NOR adalah correlation coefficient. Okay. So correlation coefficient ini sebenarnya bukan NOR. Correlation coefficient ni sebenarnya adalah R. Yang kita perlu explain sekarang, NOR ni adalah correlation coefficient ataupun NOR ni adalah dipanggil sebagai nature of relationship. Ini jawapan yang saya nak dengar daripada mulut kamu ni, iaitu strength dan juga apa lagi satu? Dissection ke direction? Direction, ya. Di mana correlation coefficient ataupun NOR kita ni tadi perlu di-explain dulu sebelum kita nak cerita pasal p-value. Sebab bila kita run correlation, kita akan ada dua. Satu kita punya R value dan satu lagi kita punya P value. Dan R value kita ini menjelaskan dua benda iaitu NOR. Namely as strength, kekuatan, 0.2, 0.2 until 0.4, 0.4 until 0.7, 0.7 until 0.9, and more than 0.9. Sorry, silap. 0.9. So bila kita dah faham bahawa benda ni ada mempunyai pengkelasan, maka kita tahu makin tinggi correlation coefficient kita, ia menunjukkan hubungan yang lebih kuat antara satu faktor dengan kesan. Okay. Yang kedua direction lah, is either negative or positive correlation. Okay. Setakat ni jelas? Ada apa-apa soalan? Jelas. Jelas jelas tapi tak bagi jawapan. So anda kena ingatlah bila anda kira correlation coefficient seperti kawan kita punya jawapan tadi, betul lah. Correlation coefficient tu adalah R.
Namun yang lebih pentingnya anda perlu tahu ianya berada pada julat tambah tolak 1.00. Tidak ada nilai R yang melebihi nilai 1. Kalau ada 1.01 sekalipun, maka anda telah tersalah kira. Habis. Ada soalan? Tak ada soalan Okey, bagus. Saya Ya. tanya pasal direction tadi saya. Okey. Negatif positif ni dia ada beza dekat data dia ke macam mana, Sir? Soalan yang baik daripada sahabat kita. Is there any difference or is there any meaningful interpretation with regard to the positive and also negative? Therefore, I have to use another worksheet lah sebab nanti dia dah penuh kat sini. So, oleh kerana kawan awak dah tanya, saya akan raikan soalan beliau. So, R adalah kita panggil sebagai correlation coefficient. Okay. Dan R ini perlu diceritakan dari segi NOR dia, iaitu strength dan juga direction. Dan tadi kawan kita tanya direction ni nak cerita macam mana. Direction ni dia ada dua. Pertama dipanggil sebagai positive correlation. Positive correlation means what? When you increase the sum or when you increase the value of X, then your Y also are going to be increased. Dia macam ni lah. Ini dia berkadar secara sebagai, langsung Sir? ya, itu bahasa lain lah. Berkadar langsung. Okay. Ini dipanggil sebagai positive correlation. Contoh dia apa? Contoh. Semakin gemuk seseorang, semakin besar ukur lilit perut mereka. Contoh lah. Ini paling contoh. Kita ambil, maknanya kita ada ukur lilit perut dan juga dia punya berat. Of course lah kan. Ini contoh orang lah. So orang ni dia ada berat dia. So kita tahu bahawa semakin lama ataupun banyak ukur lilit pinggang dia, maka kita tahulah dia ni gemuk. Bila dia ni gemuk, kita tahulah badan dia berat. Itu contoh. Semakin gemuk dia, semakin banyak berat badan dia, maka semakin luas memandang pinggang dia. Macam tu. Kita ada yang nombor 2 dipanggil sebagai songsang. Sebab awak gunakan istilah Melayu, saya bantu juga dengan istilah ini, iaitu berkadar songsang. Yang ini dinamakan sebagai negative correlation. Apa beza dia? Dia ada simbol negatif. R dia akan datang dalam bentuk tambah tolak 1. Kalau dia punya nilai 0.87, kita tahu ini adalah high correlation between the factor which is your X and also the outcome which is your Y. Kemudian kita ada yang lagi satu dipanggil sebagai negatif. Contoh 0.798. Negative here is actually an indicator that the X and Y are related but not in a directive towards the linear positivity. Dia jadi negatif lah, maksudnya dia berkadar songsang. Semakin banyak nilai X, maka semakin berkurang nilai Y. Contoh dia apa? Kalau anda belajar di dalam environmental assessment, kita ada ujian yang dinamakan sebagai spirometry test ataupun kita panggil lung function test. So kat situ kita tahu semakin ramai orang yang terdedah kepada PM10, contoh, when there is a higher chances of you being accumulated with the PM10, then your health are going to be deteriorated. Maksudnya berkuranglah. Semakin tinggi seseorang itu menghisap rokok, maka semakin berkuranglah kadar keupayaan paru-paru mereka. Begitu juga dengan environment. The increasing of the environmental factors such as the pollutants, organic pollutants, particulate and whatsoever, therefore it's going to be withdrawn your health status. Maknanya anda punya kadar keupayaan paru-paru akan berkurang, immunity system anda akan being suppressed, and you are also going to be impacted with your life. Itu dipanggil sebagai correlation. Habis. Kita ada lagi satu di dalam bab epidemiologi dan biostatistik ni kepada student PPKP, iaitu dipanggil sebagai SLR, Simple Linear Regression. Simple linear regression tidak lain tidak bukan, dia digunakan untuk melihat perkaitan dan juga model antara IV dan DV, dan ini perlu menggunakan data IR, iaitu numerical data.
anda tak boleh gunakan data kategori untuk melihat berkaitan dan model antara IV dan DV menggunakan simple linear regression. It is wrong. Simple linear regression ni keluar tak soalan dia? Jawapan dia wajib keluar. Dia kena kira manual ke dia kena kira komputer? Dua soalan tu akan keluar. Ya. So ada kemungkinan anda perlu mengira apa yang dipanggil sebagai slope dan anda juga kena kira apa yang dipanggil sebagai pintasan Y. Cuma kat sini kelebihan dia, anda kena tahu juga menggunakan software. So kalau awak kira pakai manual dan awak tunjukkan software, kita bagi markah. Tapi awak tak boleh nak kira manual, maka kita tahu dah lah awak menggunakan komputer sahaja. Maka markah akan jadi tidak tinggi lah. Itu kena jelas. Okay. So bila kita cerita pasal simple linear Nak tanya, regression, boleh, kalau silakan. macam ni kan saya cakap tadi kena kira dua-dua manual dengan software. So kalau Betul. macam kita buat manual atau software je, dia punya markah tu akan kurang banyak mana? Kurang banyak mana terpulang Banyak kepada asesor. Terpulang kepada asesor dan juga examiner. Terpulang lah kalau dia nak kira tolak separuh-separuh, kalau markah tu 10 kan. Dua-dua awak cerita Kan se-examiner kita orang. Saya senang je cakap. Dia depends lah pada situation dan soalan. Sebab saya pun tak tahu soalan apa yang keluar dan macam mana awak jawab. Saya tak boleh bayang cara jawapan awak tu. Tapi saya terbayang beginilah. Kalau memang benda tu is actually please identify using a manual approach. That means I really want to understand whether you know how to calculate or not. Then I also know that you are using computer at that time. So if you automatically produce the slope and whatsoever using a computer ataupun you not able to give me the answer using the manual calculation, then we know you're not using the manual, you using the computer, you get the marks because of the right answer, but not because of your answer mechanic. Faham tak? Mekanik mendapatkan markah itu tak adalah. Jelas. So kalau kata markah dia 10, anda punya jawapan tu betul, dapatlah 2. Sebab 8 markah tu adalah markah untuk jalan kerja. Macam tu. Itu kena jelas lah. Sebab itu saya nak anda faham betul-betul bahawa this is not something that we want to penalize you, but we give you tools. We give you tools in terms of computerized tool and we give you knowledge in terms of the manual calculative approach. So you have to leverage. Bahasa yang sama saya guna dalam kita punya apa tu? Have promotion. You must leverage. Even you know how to use computer, please also know how to use your manual. Okay, the purpose is similar because we want you to able to be used. We want you have the ability to use both of these algorithm in a complex situation. Namun saya fahamlah in the end of the day awak punya simple linear regression ni pun masa awak kerja kat PKD awak akan still pakai komputer for the sake of time, because you want to speed up the time. But you must remember the architect when they have the AutoCAD also they need to learn how to draw using pencil and a paper. That is the idea. Maknanya you nak tahu pakai komputer tu cerita nombor 20 lah sebenarnya, ataupun based on the objective of the learning process, but you still have to know how to calculate manually. Okay, jelas sama untuk saya cerita correlation ke regression ke hypothesis testing ke semua subjek yang saya ajar memang saya akan ada 2 elemen ini, manual dan juga computerized. Dua-dua awak dapat markah penuh dan mungkin markah tambahan akan diberi, depend kepada the way that you answer lah. But if you answer it one of it at the time, therefore your answer also are going to be adjusted accordingly. Tak ada penalty tapi adjusted lah. Adjusted means markah tu tak banyak lah tapi ada markah. Okay, saya harap jelas penjelasan saya ni. So kemudian kita ada apa yang dipanggil takut sangat korang dengan exam. Jangan risau. Exam kita ada yang exam final hanya buat presentation dan report kan, macam environmental assessment. Environmental assessment simple je, tak ada final exam, tapi report kena hantar. Report anda tu akan diviva oleh examiner. Examiner akan betul-betul tanya. Kalau anda nak kira
standard temperature pressure macam mana. Ambil pen kat depan tu, tolong tulis dekat dalam kertas sekarang. Kita bagi masa seminit. Tekan-tekan lah tangan kau. Itu contoh exam environmental assessment. Selingan. So regression ni ataupun dipanggil sebagai simple linear regression, anda pun dah tahu dia akan ada dua komponen yang penting. Pertama adalah komponen deskriptif. Okey, komponen yang kedua adalah komponen hipotesis. Okey. So deskriptif tak lain tak bukan dia terbahagi pula kepada 3. Namakan ketiga-tiga benda ni sebab kita ulang kaji ni kan. Cuba cerita sikit apa tiga-tiga benda ni. Cepat. Siapa dapat jawab, insya-Allah Allah Taala akan membantu dia untuk mendapat markah yang banyak dalam final exam. Itu doa saya. Cepat jawab. Deskriptif komponen, apakah dia? Ada 3 benda. Pertama apa? Kedua apa? 3 apa? Muhammad Amin. PER dengan R square. Bagus PER dengan R square. Saya harap Muhammad Amin cemerlang insya-Allah Muhammad Amin nanti masa final jangan lupa menjawab dengan lebih detail lah sebab PE ni adalah predicted equation. Okey. R adalah multiple correlation coefficient dan R square adalah coefficient of determination. So you mesti tahulah PE ni untuk apa, R ni untuk apa, R square ni untuk apa. Bagus, tahniah diucapkan kepada sahabat-sahabat yang menjawab soalan tadi. Ianya ada satu jawapan yang tepat dan betul. Kemudian hipotesis pula terbahagi kepada 2 jenis hipotesis. Namakan jenis-jenis hipotesis itu. Dengar. Benda-benda ni kadang-kadang masuk dalam soalan computerized exam continuous yang baru dibuat oleh Puan Hamizah sebelum ni. Ingat tak? Awak ada exam dengan Puan Hamizah hari tu kan? Topik berapa tu? 1 dengan 3 kan? Ke berapa? Betul tak? Ya, 1 hingga 3. Saya punya exam pun akan ada. Akan masuk nanti. Tapi soalan-soalan saya yang macam ni lah. Ini soalan-soalan yang kita akan tanya untuk simplified. Apakah descriptive statistik yang akan ada pada linear regression? Okey. Soalan tu sepatutnya dijawab dalam masa kurang daripada 30 saat. So you jangan buang masa. You mesti terus jawab accordingly. Okay. So hipotesis pula terbagi kepada 2. Namakan hipotesis itu. Kena jawab cepat-cepat. Okay, apa dia? Bukan jawab cepat tu maknanya bagus dah. Tak adalah bagus. Tapi maksudnya awak perlu arrange your time accordingly so that you answer it correctly. That's mean you understand the process of learning. Okay. Hipotesis, cuba cerita saya apakah hipotesis dia. Pertama, hipotesis of apa dan apakah ia punya penggunaan. Pertama adalah hipotesis of, siapa tahu? Jawapan dah ada kat atas tu. Hypothesis of slope. Okay, slope. Hypothesis of slope ini adalah untuk melihat apa? Kita tak cakaplah hypothesis of slope. Kita kata yang pertama sekali, yang paling penting di dalam simple linear regression, dia akan bagi ANOVA table. Dan dekat bawah tu dia akan bagi kepada t-test table. So anda kena tahulah ANOVA ni nak cerita apa, t-test ni nak cerita apa. Dua-dua table ni siapa yang bagi? SPSS memang akan bagi kepada pengguna, kepada user. So ANOVA is actually analysis of variance are going to be interpret as model fit. Model fit. Model fit is either our IV and DV are significantly correlated to each other and thus they are fitting the model. Means that the X have something to do with the predicted Y. Or we can use this algorithm PE, predicted equation of predicting a new X so that we know the Y. Okay, ini dia punya konsep. Kalau dalam kita punya cerita predicted equation ni tadi, kita adalah contoh Y sama dengan beta naught plus beta X1. Kita dah tahu kat sebelah sini adalah X, dekat sebelah sini adalah Y. Ini seperti mana yang kita telah pelajari. Dan kita dah ada banyak data kita yang kita kumpulkan. So apabila anda menggunakan linear regression equation iaitu Y hat, maka anda boleh memasukkan apa-apa possible X. Nampak tak? Nanti dia akan ada line kan. So kita pun tak tahu X kita apa. So kita masukkan X. So bila kita masukkan X ni, kita akan dapat predicted Y ataupun Y anggaran. Ini dipanggil sebagai linear regression. So yang pertama adalah model fit dan yang kedua seperti mana kita tahu significant predictor.
So significant predictor ini akan ada pada jadual t-test. Okey, contoh sebab linear regression ni dia agak teknikal sikit kan. So, saya tunjukkan contoh kat sini, kita ada y iaitu panjang gigi dan kita ada x iaitu dose. Okey, contoh dose. And in fact dose ni pun saya nak tukar-tukarkanlah dose ni supaya dia menjadi lebih menarik lah. Ini saya tukarlah ikut suka saya lah kan. Kenapa Encik Aizat main tukar-tukar data ni? Nanti tak sharekan kita pula. Suka hati akulah kan. Korang tengok ni nanti korang ubah saya saja pun boleh juga untuk meraihkan kita punya flexibility of the discussion 1800. Okey, contoh saya dah ada. So apa yang saya akan pergi buat adalah saya akan ambil analyze data ni, kemudian saya akan proceed kepada apa yang dipanggil sebagai linear regression. Ini regression dan saya akan pergi kepada linear. Okey, dan saya akan masukkan saya punya y iaitu dependent y dan apakah faktor numerik. Okey, saya ulang apakah faktor numerik. Untuk level awal, student-student diploma, kita tak akan ajarlah cara nak buat dummy variable, tak ada. Dummy variable tu student adapt ataupun advanced diploma ya. Yang ini dia straightforward je. X dengan Y je. Satu variable je, tak ada banyak-banyak. Tak ada kata okey X1, X2, X3, tak ada. Kalau ada banyak X pun, anda akan dikehendaki untuk membuat regression equation berdasarkan X yang berkenaan sahaja bersama dengan Y yang berkenaan sahaja. Jelas? Ada soalan tak? Kadang-kadang soalan tu mungkin ada 2 Y, ada 8 X. Dia akan bagi tahulah dekat dalam soalan apakah predicted equation untuk Y yang nombor 2 tu dengan X yang berkenaan. Ataupun dalam soalan dia akan kata tentukan. So anda kena tentukanlah yang mana satu yang nak dibuat di dalam model. So ada trik soalan kat situ. Yang mana satu nak pilih? Jawapan dia senang. Pilih dulu semuanya untuk correlation. Yang mana ada correlation, yang itu akan masuk dalam regression. Sebab regression adalah peringkat ketiga. Kalau anda duk sibuk nak analyze semua, maka salah lah. Walaupun soalan tu dikehendaki dijawab dalam masa 10 minit, setengah jam pun tak siap. Sebab anda buat semua linear regression equation dia. Salah lah. Sepatutnya anda buat satu je. Walaupun dalam soalan tak bagi tahu nak buat apa, anda dah buat correlation, maka correlation tu adalah prerequisite ataupun dia punya tata cara utama dulu, fundamental. When you know that the X1 until the X8 tu tadi, semua masuk di dalam correlation, cuma ada satu je yang berkait. So itu adalah bermakna anda punya data untuk linear regression, ambil yang berkait itu sahaja. Itulah maksud dia. Okey, setelah selesai, maka saya akan pergi kepada statistik dan saya akan minta confidence interval lah. Dan saya juga akan pergi kepada plots. Untuk plots tak payahlah, untuk label awak tak payah plots, shift pun tak payah, option pun tak payah. Ambil yang simple lah secara robust. Awak akan hanya minta confidence interval sebagai additional output dan awak generate the output accordingly. So dalam exam, saya menjangkakan memang akan adalah soalan macam tu. Dia akan ada 4X, dia akan ada 2Y. So anda kena fikirkan dulu kat mana nak pakai ada 2 Y. So nanti akan ada student yang cakap Y1, ada satu lagi student akan cakap Y2. Sangat seronok sebab siapa yang jawab Y2 salah lah. Dia mesti jawab Y1. Maknanya kenapa dia salah? Sebab dia tak buat correlation. Kenapa dia tak buat correlation? Sebab dia tunggu soalan tu bagi tahu kena buat correlation. Siapa yang ajar kau? Correlation memang adalah prerequisite. Kena buat dulu correlation baru tahu mana yang ada berkait itu untuk dimasukkan ke dalam linear regression. Ada soalan tak apa yang saya cerita ni? Ada soalan cepat tanya. Nanti sekarang kalau keluar dalam exam, berkicap kamu. Baik kamu tanya sekarang, siap-siap. Clarify awal-awal dengan saya. Apa yang kamu tak sure. Tengah recap slow sir. Tak, yang saya nak cakap ni, awak boleh faham kan maksudnya. Kat sini contoh, kita ada apa yang dipanggil sebagai dos, betul? Awak bayangkan awak ada lagi faktor lain selain daripada dos. Contohnya pendedahan kepada UV. Tapi ni gigi kan, tak ada kena-mengena dengan UV. Contohnya kekerapan menggosok gigi. Contoh, kekerapan menggosok gigi berapa kali satu hari? Adakah 10 kali, 5 kali? Berapa lama menggosok gigi? Nampak? Dia ada X1, X2, X3.
Tetapi tak semua tu akan masuk dalam linear regression. Kita akan masuk dalam linear regression ni mana yang ada positive correlation ataupun negative correlation yang significant. Ya, soalan. Macam tadi saya cakap kena buat correlation dulu kan? Ya, benar. Okey, jadi kalau macam mana kita nak tahu sama ada dia tu kita perlu masuk ke dalam regression tu kalau dah buat correlation tu? Apa? Bila awak buat correlation, maka awak tahu correlation akan memberikan dua maklumat. Apa maklumat yang ada pada correlation? Cuba teka. Maklumat yang akan ada pada correlation dinamakan sebagai NOR tu tadi. Nampak tak ni? NOR. Iaitu strength and direction. Pertama. Yang kedua, dia akan bagi juga apa yang dipanggil sebagai P-value. P-value. So you ada R value dan you ada P-value. So P-value menunjukkan apa? Menunjukkan ujian hipotesis lah. Di mana ada tak mendapat perkaitan ataupun tidak mendapat perkaitan. Sebab awak punya null adalah P is equal to 0. P sengit. Ataupun P sengit is not equal to 0. Sorry, saya terbalik ni. P sengit is equal to 0 or P sengit is not equal to 0. Apa maksud P sengit ni? P sengit ni adalah SLOPE, slope. Kita membuat hipotesis terdapat slope. Sama ada positif atau negatif. Kita tak tahulah. That's why ini dipanggil non-direction. Tapi null dia apa? Null dia, there is no relationship lah between X and Y. Kalau ada banyak X, banyaklah X tu. So kalau soalan awak tadi, contoh ini saya ambil contoh saja. Step yang pertama, awak mesti buat correlation dan awak ambil bivariate ni, awak masukkan Y dan awak masukkanlah contoh X1. Contoh yang ini pula adalah X2. Masukkan semua data-data X yang numerik. Jaga saya punya penerangan ni kena dengar dengan betul. Dan kena fahamkan dia punya penerangan tu by step. Kalau letak nanti anda dengan ujung main nak cepat-cepat move forward, dia tak keluar. Contoh macam ni kan. Tooth length adalah DV. IV dia adalah dose. Kita tahu terdapat perkaitan yang signifikan. Dan nature of relationship dia adalah high. Maksudnya semakin banyak dose yang diberikan, semakin panjanglah gigi mereka. Okey, dan kita ada X new. Contohlah, katakanlah X new ini adalah satu faktor numerik. Tapi yang X1 new ni bukan numerik. Saya ambil contoh, katakanlah dia numerik. Kita tengok dia punya NOR ataupun correlation coefficient. Nilai dia adalah bersongsang. Maknanya semakin banyak X1 ini, semakin berkurang tooth length. Maka dia juga adalah faktor. Tapi ingat, dia adalah negative correlation, pertama. Yang kedua, dia adalah low relationship ataupun lemah sebab dia dalam nilai 0.2 sampai 0.4 dan itu pun belum masalah kita lagi. Masalah yang lebih jelas, nilai P dia, nampak tak? SIG2 tail ini nilai dia 0.06. 0.06 lebih besar ke kurang daripada alfa? Jawapan dia adalah lebih besar daripada alfa. Oleh itu kita gagal menolak null. Bila gagal menolak null, maka null is remain. What is the null of this? Null slope untuk X1 dengan Y adalah tak ada. Alternatif slope untuk X1 dengan Y adalah ada. So dalam kes ni kita akan reject null, maka kita buat conclusion there is no relationship between the X1 and also the Y. So kalau saya tanya kamu, X1 dengan dose, yang mana satu nak masuk dalam linear? Kalau anda masuk dua-dua, memang anda tak faham lah. Sepatutnya anda hanya masukkan dose sebab correlation menunjukkan dose ada berkaitan dengan panjang gigi. Jelas ke tak jelas ni? Ada apa soalan? Maknanya kita ambil yang positif masa? Salah, bukan ambil yang positif. Bukan ambil yang negatif. Ya, kita ambil nilai yang signifikan. Macam tu. Soalan, kalau ada dua-dua signifikan encik, jawapan dia adalah anda kena masukkan dua-dua dalam model. Sepatutnya. Tetapi kemungkinan tak dimaklumkan. So bila jadi macam tu, maka anda masukkan salah satu pun betul. Anda masukkan mengikut soalan pun betul. Faham Ini saya bagi trik lah. Maknanya kalau ada dua variable yang statistically significantly correlated. Dua-dua ni contoh signifikan. Maknanya yang ini 0.03 katakanlah 0.03. So kita tahu X1 dengan dose berkait dengan kita punya panjang gigi.
Tapi nanti bila awak nak buat linear regression, awak akan argue, kita ni tak pernah pun belajar untuk linear regression dua variable X. So saya nak masuk dua-dua ke saya nak masuk salah satu? Kalau ikut by right, dengar dengan penyerahan saya. Kalau ikut by right, dua-dua kena masuk dalam model. Tetapi kalau ikut awak punya level of understanding, awak masuk salah satu pun, ia adalah still jawapan yang betul. Okay? Sebab sepatutnya masukkan dua-dua. Tetapi sebab awak memang level diploma, kita tak minta lah kena faham dua-dua variable dalam satu linear equation. Itu mencemar duli nama dia. Ataupun banyak sangat korang nak test budak-budak ni dan dia orang bukan dapat degree pun, dapat diploma je. So tak adil di peringkat awak. That's why kalau awak jawab dua-dua pun diterima, awak jawab salah satu pun diterima, walaupun soalan itu dah dikeluarkan. So pihak examiner akan kena bagi markah seperti mana yang sepatutnya awak dapat. Saya harap itu jelas. Faham tak? Biasanya soalan tu sepatutnya dia akan kata pilih data yang pilih data yang menunjukkan perkaitan antara X dan Y. Dia akan terus bagilah apa X dan apa Y tu biasanya. Tapi kalau katakan soalan itu telah dimurnikan dan triknya ingin menambah keimanan kepada awak, maka sakitlah awak sebab ada dua variable kan. Contoh awak kena tengok X1 ke nak ambil dos, yang mana satu nak ambil ni. So sebenar-benarnya masukkan dua-dua. Tapi masuk dua-dua tu bukan dalam silibus. So nak buat macam mana? Masukkan je lah mana-mana pun, interpret lah macam mana pun, jawapan dia yang betul awak interpret tu akan ada markah. Okey? Jelas ke tak jelas apa yang saya masukkan ini? Jelas Tetapi, dengan baik tetapi bila anda menggunakan logistic regression, baik, logistic regression, maka logistic regression dia akan ada apa yang dipanggil sebagai control and adjusted. Samalah juga macam linear ni. Maksudnya control and adjusted ni bermaksud ini hanyalah bukan must know, ini adalah nice to know. Kenapa ada keadaan kita masuk satu variable? Kenapa ada keadaan kita masukkan dua-dua variable? Jawapan dia adalah adjusted and non-adjusted. Apa maksud adjusted? Adjusted bermaksud kita masukkan juga variable-variable lain yang berkait untuk mempengaruhi Y itu tadi. Contoh macam saya katalah, masukkan X1 dan masukkan X2. Tetapi kalau bukan secara adjusted, kita masukkan satu-satu. Kita masukkan dulu panjang gigi dengan dos, kita masukkan panjang gigi dengan X1. Itu dimasukkan satu-satu. Kalau masukkan kedua-dua X1 dan juga X1 dan juga dos ni tadi serentak, itu dipanggil adjusted. Maksudnya kita nak cuba kawal kita punya variable untuk menentusahkan kita punya predicted Y. Technical, this is a technical discussion and also explanation, but it must be accompanied. Dia mesti dilihat semula bersama dengan knowledge yang awak dah dengar dan belajar dan yang saya telah terbitkan sebelum ni, video mengenai linear regression. Jelas? Ada soalan boleh tanya sekarang? Apakah contoh soalan? Saya memang tak boleh nak bagi contoh soalan tu sebab saya boleh bagi the idea of the assessment is how, but the content of the assessment is purely on the data itself lah. Saya takkan nak bagi data, saya pun tak tahu data dia keluar macam mana sebab saya main buat je soalan tu dulu. Tapi trik dia memang ada behind there. Okay, so kita tengok macam dalam case ni tadi, kita dah boleh buktikan antara X1 dengan dos, confirm kita masukkan dos tu. Siap-siap. Fairul Ghazali, kebanyakan rumus dia akan bagikan ya, sepatutnya rumus dibagi. Satu. Yang kedua, sepatutnya dia bagi tahu mana yang komputer, mana yang manual. Sepatutnya ni saya cerita. Jika dia tidak bagi tahu, maka jangan khawatir. Buatlah dua-dua. Okay, ni saya kena bagi tahu trik dia macam tu. Kalau yalah itu adalah berlaku ketika manusia akan sentiasa melakukan kesalahan. Tiba-tiba dah buat macam mana terbaik pun soalan, keluar soalan yang awak pun tak tahu nak pakai manual ke nak pakai komputer. So to be safe on your side, jawab dua-dua. Tulis manual dan tulis komputer. Ini saya kena tekankan. Tapi sebenarnya awak tak perlu risaulah sebab awak dah ada knowledge menggunakan komputer. Jadi kalau setakat nak suruh buat manual tu,
Kalau saya nak ngajar dia punya trik tu, awak faham sendirilah ya. Sebab awak memang boleh kira pun menggunakan Excel. Awak tak nak pakai calculator saintifik, awak nak pakai Excel pun boleh, no problem. Because the reason of we teach you this idea is because to make sure you understand what to use, when to use, how to use this knowledge to apply inside the field of environmental epidemiology. Itu sebenarnya the ultimate aim of this knowledge. Bukan lebih sangat nak tengok awak punya cara nak kira menggunakan scientific calculator dan sebagainya. Yang penting you have the ability to make judgement. Ada dua faktor namanya dose dan juga X1. Nak pakai yang mana satu? So dah buat correlation, dah nampak. Lepas itu awak pergi kepada proceed yang nombor 2 namanya linear regression. That's why the story of explanation is a must. Saya nasihatkan. Jangan bagi output saja ya. Confirm awak punya examiner akan hangin kerana awak adalah pemalas. Jangan buat asal boleh lah, dengan kata lain. Kalau betul awak kena buat correlation, bagi tahu dekat examiner. The correlation indicate that there is a relationship between X and Y. The value as follows. Okay. Kemudian after that we know this one need to be inserted inside our model. Therefore the linear regression use this IV and DV. Saya punya suara okey ke tak okey? Okey sir, okey. 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 So, Okey, masih apa macam dalam studio lah kan. Okey. dia okey je, Therefore, tapi untuk laptop saya dia macam slow sikit, macam nak kena betul-betul dengar, betul-betul fokus. Nak kena betul-betul fokus. Tak apa, nanti bila dah terhasil video ini ataupun saya lambat hasilkan video, tolong remind saya. Sebab kadang-kadang nak tunggu dia dah siap setting dalam Google Drive, ambil masa. So selepas dah siap, dah cantik dalam Google Drive, saya akan download dan saya akan publish sebagai 720 ataupun 1080 punya quality di dalam YouTube. So anda tengok dalam YouTube ni, insyaAllah anda akan lebih faham. So kalau kita tengok dekat sini, kita ada R, kita ada R square, kita ada model dan kita ada coefficient table. So inilah yang saya ceritakan kepada anda tadi. Okay, saya ambil semua ni. Sekejap. Excuse. Oh, pagi-pagi ni memang mencabar keimanan, nak bersin lah, nak macam-macam lah kan. Okey, so saya tunjukkan kepada anda semua pada page yang nombor 7 ini dengan menguploadkan result yang tadi. Okey. So anda tak perlu risau lah, sebenarnya bagi saya senang je. Sebab kalau anda jam kepala otak pun, last sekali anda still boleh pakai komputer kan. Cuma markah tu tak banyak lah, macam tu. Anda tak menjawab skop seperti mana yang dikehendaki. So markah tak banyak tu adakah maknanya gagal? Mustahil lah gagal kan. Kalau awak ada jawapan gagal, tu tidak. Tetapi A tu mungkin susah lah, macam tu. Mungkinlah dapat A-. Tu saya bagi tahu je lah dia punya situasi-situasi dia supaya anda tidak rasa kecewa sehingga ingin membunuh diri dan lain-lain lah ya. Sebab tujuan dia begitu. Kita ajar benda ni is actually for that particular reason. It's because we want you to use the knowledge rather than just answering the question inside the exam. Tak guna you jawab dalam exam pun, last kali nanti semester 4-5 you tak boleh apply pun knowledge ni untuk you punya field ataupun you punya tugasan. Itu yang kita sedih lah. Kita harap apa yang kita buat ni you akan boleh guna ilmu ni untuk subjek lain pula. Katakan subjek research ke, subjek promosi kesihatan ke, macam tu. Okay. So nanti bila subjek lain nak pakai, kalau kata tak tahu ataupun tak ingat tu tak apa lagi. Kalau kata tak tahu tu memang kita ada rasa nak masukkan awak ke dalam perigi buta. Contoh. Alright. So kita tengok sekarang ni contoh yang saya nak tunjuk dari segi penerangan dia lah. Saya nak tunjukkan penerangan dia. Bila saya tengah terangkan ni, awak jangan alihkan tau, takut dia terlari. Awak tengok je dulu, nanti kalau kemudian bila saya dah pergi ke page lain, awak nak komen, awak komen lah. Jamboard ni saya jadikan awak semua have the ability to edit. So mana yang awak tak sure, awak boleh bulatkan, awak boleh komen je kat situ. Cik ni apa je, ni apa je. Itu saya nak maklumkan lah supaya awak faham. Okey, pertama adalah kita tengok apa yang dipanggil sebagai model summary. So ini tadi sahabat kita, salah seorang daripada kamu dah jawab. Y hat is equal to beta naught plus beta x1. So y hat is equal to the pintasan. Beta naught ni adalah pintasan. So kat mana pintasan? Yang ini dinamakan pintasan. So you are going to insert this thing inside here, 7.742. So 7.742 is the pintasan campur dengan, sorry, saya rasa silap ni, bukan pintasan ni.
Allah Masya Allah. Sekejap saya kena fikir balik. Betul lah, this is pintasan. Campur dengan 0.01. Okey, yang ini adalah X. Okey, yang ini adalah X. 0.01X. So jangan tulis X lah. Kalau awak tulis X pun betul lah. Tapi saya nasihatkan untuk menambah kenikmatan dalam mendapat markah yang banyak dan cepat diberi markah banyak tu, awak tulislah faktor dia. Faktor dia adalah dos. Macam tu. So bila examiner tengok, dia tahulah, okey, budak ni memang faham lah. Nak buat, kita panggil sebagai PE. PE ni adalah predicted equation. Okey, kemudian awak ceritakanlah awak punya nilai R814 ni tadi. Awak pun dah tahu R ni adalah multiple correlation coefficient. Kalau satu R dipanggil R value. Kalau multiple R maknanya R yang kecil yang banyak. Sebab dia digunakan untuk melihat berkaitan antara satu DV dengan banyak IV. Tapi disebabkan oleh level awak punya pembelajaran, satu IV, satu DV sudah. Macam tu. Okey, kemudian kita ada R square. So R square ini 0.662 seperti mana saya maklum, ia adalah variance explain. Dia punya istilah lah, saya tulis istilah yang mudah je. Variance explain. Maknanya berapa banyak variance of the X are explaining the Y. Dalam kes ni contoh 0.6662, maka awak akan gunakan kaedah paling mudah, darabkan dengan 100. 1, 2. So awak tahu ada 66.2%. 66.2% variance menceritakan panjang gigi oleh satu variabel. Nama variabel itu adalah dose. Dose of the vitamin C is either through the oral juice or the vitamin C tablet. Okay, saya ulang balik. Apakah yang dimaksudkan dengan 66.2 ini ataupun 0.66 yang telah dikalikan dengan 100, maka anda akan dapat 66.2 kan? Ini bermaksud 66.2% variance explaining the Y. Okay, variance explaining the Y. Explaining the Y ini dengan kata lain, variance untuk explain the Y adalah salah satu faktornya dos. Okay, itu cara cerita dia. Anda nak gunakan ayat saya cakap ni sebiji dalam exam pun adalah okay, no problem. Okay, so khalas yang pertama dinamakan sebagai deskriptif. Okey, deskriptif selesai. Okey, kita pergi kepada yang nombor 2, dinamakan hypothesis for ini bukan hypothesis slope, ini adalah model coefficient. Okey, ini adalah hypothesis of the model fit. Model fit. Untuk ANOVA kita nak tengok model fit. So cara nak tahu dia, ini nilai ANOVA tu 113.798. Inilah nilai F dia. F sama dengan 113. Dengan kata lain, ini nilai dia. So yang anda kena tengok adalah SIG dia. So P more or less than alpha. So dalam kes ni kita tahu P dia kurang daripada 0.05. Oleh itu kita reject null. So apa null awak? Senang je. HO kita akan kata model not fit. Okey, alternatif dia kita akan kata apa? Model is fit. So jika anda tolak null, so yang tinggal adalah apa yang dipanggil sebagai alternatif. Therefore, you are going to make a conclusion, there is a significant model fit between the dose of vitamin C and the panjang gigi. Itu dipanggil sebagai model fit. Maknanya adalah hubungan yang menunjukkan model antara dos yang diterima dan juga status panjang gigi tu adalah dia punya hubungan dia. Itu panggil model fit. Yang ketiga, yang terakhir di dalam simple linear regression. Saya rasa antara banyak-banyak ni yang agak mencabar ni adalah simple linear lah. Tapi janganlah pening sangat sebab soalan dia mungkin 1-2 je. Yang lain banyak lagi soalan dia. Dan soalan banyak, ada juga soalan yang berantai. Saya minta awak careful lah soalan berantai ni. Saya terus terang cakap lah. Soalan berantai ni kadang-kadang dia mempunyai Allah tak ada pula bateri, nampak? Dah nak habis cerita bateri pula boleh habis. Tak apa, saya pakai kuku ya.
So yang ketiga adalah dinamakan sebagai significant predictor. Significant predictor. So significant predictor ni sama je lah. Dia ada null, dia ada alternatif. Apa dia punya null? Null dia adalah those ataupun faktor X kita ni are not significant predictor towards the panjang gigi. So apakah dia punya alternatif? Those or you punya X tadi adalah significant predictor kepada kita punya Y, iaitu panjang gigi. Itu je lah. So you tengok dia punya nilai SIG dia. Nampak tak nilai SIG dia dekat sini? Saya bulatkan sekejap. Ni nampak? Nilai dia adalah 0.0000. Dengan kata lain, ini nilai T dia. Ini nilai Y dia. Nilai ini menunjukkan P kurang daripada 0.05, therefore we reject the null. When you reject the null, that means you are going to make a conclusion based on what is left behind. So in this case, your left behind is there is a significant predictor between the dose and the panjang gigi. Dengan kata lain, kesimpulan dia, kalau dalam soalan ini kadang-kadang nanti dia tanya tau, bincangkan jawapan anda. Itu contoh soalan trik lah. Bincang. Bila dia suruh bincang, nak bincang apa? Bincangkan. So anda bincangkanlah dapatan yang anda dapat. So dapatan yang anda dapat pertama apa? Pertama, anda ceritakanlah dari segi anda punya descriptive statistik. Yang ini, descriptive statistik ni. Dapatan yang kedua, anda ceritakan dia fit model ke tidak. Dapatan yang ketiga dari segi predictor. Dan yang terakhir, secara umum ni apa? Secara umum dia dose pengambilan sesuatu vitamin, terutama vitamin C, memang adalah sesuatu yang boleh menyebabkan kita menganggur, kita mengagak apa yang terjadi kepada kesihatan gigi. Itu contoh. Dia kata bincangkan dan sebagainya. Ya, soalan. Kalau macam yang saya cakap bincangkan tu, maksudnya yang 5 step untuk kita dapat cari yang macam manual tu, cuma kita interpret lagi je lah daripada result yang kita dapat tu kan, isn't it? Iya benar. Sebenarnya awak tak payah tulis lagi sekali pun. Betul lah awak cakap tu. Tapi kalau saya dah buat 5 step hypothesis tu Encik, lepas tu saya nak kena tulis pula lagi sekali. Awak kena ingat macam ni je lah. Awak berbual dengan seorang yang praktikal. Saya bukan seseorang yang tak praktikal. Saya praktikal lah. Maksudnya kalau awak dah cerita explanation towards that hypothesis. So last kali apa yang saya nak? Sebenarnya yang saya nak ataupun examiner nak di dalam bekalan jawapan adalah lebih kepada okay, summarize everything in one sentence. So itulah maksud dia. Bincangkan ni biasa. Maksudnya dalam banyak kita buat dah hypothesis apa semua tu, conclusion je lah yang matters most lah kan. Ya, tetapi conclusion adalah more spesifik kepada ujian. Tetapi bila kita kata bincang, ia bermaksud kita nak melihat the ability of you to think and apply the outcome of this research or outcome of this investigation towards your usage. Dengan kata lain, kalau kata bincang, awak bincang je lah apa-apa pun. Kalau awak nak merapu pun boleh. Contoh awak nak merapu macam ni kan. Berdasarkan kajian ini ataupun didapati bahawa dos pengambilan sesuatu vitamin memberi impak kepada kesihatan gigi sama ada dia panjang ataupun tidak. Oleh demikian, penggunaan sama ada dari segi orange juice ataupun tablet boleh digunakan as long as dia mempunyai vitamin C, kerana vitamin C membantu pembesaran gigi. Ini kerana contoh, itu nama bincang, faham? Awak menggunakan the outcome yang awak dapat daripada this analytical investigation through the statistical tools to make judgment. Okey, macam itulah cara dia. Jelas? Okey, kita ada satu lagi sebelum kita tamat ni, iaitu dipanggil sebagai kai apa? Chi-square. Okey, chi-square. So chi-square ni saya rasa anda pun tahulah, chi-square ni benda yang simple je lah. Bagi saya simple lah, bagi awak mungkin perlu buat ulang kaji dan sebagainya, awak buatlah. So chi-square dia ada dua fungsi chi-square. Allahumma salli ala Muhammad. Saya pakai kuku so dia punya tulisan tu tak cantik. So dua fungsi chi-square. Yang pertama adalah goodness of fit, dan lagi satu adalah test of independent. Okay, independent. So kita tahu goodness of fit adalah mengukur beza kadar. Saya ulang, this is actually to measure the differences in terms of the proportion.
Okay, and then we got another one, we call it as test of observation, test of independence. This one is actually measure of association. Measure association. Maknanya anda nak cuba establish kebergantungan ataupun kebersandaran ataupun relationship lah dengan kata lain. Chi-square ni, kelebihan dia adalah dia boleh digunakan untuk data yang bukan numerik. Dia adalah categorical data. Dan dia punya cara kira pun simple je lah, iaitu observe minus expected the power of 2 divide by the expected, you sum all of it. Then you dapat chi value. So that chi value you are going to interpret based on the chi punya distribution which is being started at 0 and accordingly. Dan saya pernah bagi tahu kalau degree of freedom is equal to 1, maka awak ingat je lah dalam kepala otak 3.814 ni. Okay, degree of freedom pula being identified based on the row minus 1 kalikan dengan column minus 1. Row minus 1 kalikan dengan column minus 1. So kalau anda ada 2 kali 2 table ataupun anda ada yes, no, makan atau tidak, makan tak makan. So ini yang dipanggil sebagai 2 tolak 1. 1, 2, makan dengan tak makan kan. Tolak 1, 1 kali 1, 1. That's why the degree of freedom for this example will be 1. Okay, jelas. So let us dive into the application of it. So of course lah, bila kata chi-square ni, anda kena tahu data ni adalah data untuk tujuan investigation apa. Ini saya pernah cerita dalam kuliah. Kalau nak tengok beza, okay, saya ulang kat sini. Kalau nak tengok beza, let's say you want to look at the beza. Beza pula ada 2, setara dan juga tak setara. Awak dah tahu dah, setara Encik Aizat dah bagi tahu dah. Proportion itu adalah berdasarkan kumpulan 50-50 ke ataupun 25-25 ke, ni 4 grup lah. And also another one is tak setara, dan tak setara ni biasanya kita akan buat compare dengan STD ataupun standard. Contohnya kita semua tengok ada tak perbezaan penyakit berjangkit bawaan makanan ini pada tahun 2019 dan juga 2020. So this is the understanding for you to know whether you want to use the setara ataupun tak setara. So this is the very tricky part of it. So make sure lah you buat ulang kaji supaya you tahu nanti nak pakai yang mana. Kemudian kita ada lagi satu yang dipanggil sebagai perkaitan ataupun dipanggil sebagai relationship ni tadi, menggunakan apa sama yang dipanggil sebagai chi-square lah, iaitu chi-square kita ini dinamakan test of independence. Yang mana null dia simple je. Null dia adalah IV independent to DV ataupun IV dependent to DV. Macam tu je. So awak akan kira dan awak akan tentukan sama ada ianya berkait ataupun dia tidak berkait. Dan perlu diingat, selepas ini anda akan menggunakan chi-square punya kombinasi bersama dengan topik 12 dan juga lain-lain lah, seperti estimation of risk. Okay, estimation of risk. That's why saya minta anda tengok apa-apa buku statistik sebab anda dah tahu pasal cohort dengan case control. Kerana selepas ini anda akan belajar pengiraan odds ratio dan juga anda akan belajar mengenai pengiraan relative risk. Okey, ada apa-apa soalan? Kira manual kena tahu, kira pakai komputer pun kena tahu. Okey, Ada, sir. So far so good kan? So itulah lebih kurang sedikit sebanyak perbincangan kita pagi ini. So sekarang dia lebih kurang setengah jam ni, dah sampai pukul 10. Saya target sampai pukul 9 je, dah terlajak setengah jam. Tak apa. Sekarang saya akan open kepada soalan. Kalau ada soalan, sila tanya. Kalau tak ada, saya bagi soalan dan gambaran supaya awak konon-konon bayangkanlah apa yang akan terjadi nanti masa awak punya peperiksaan. Okey, ada apa-apa soalan boleh tanya? Sir, sekejap ada soalan daripada kawan. Kebanyakan rumus dia bagi betul. Fairuz Ghazani bertanya, Sir, betul ke pemahaman saya mengatakan HO itu tidak dan HA itu adalah ada? Okey. Bahaya sebenarnya kalau Fairul ataupun mana-mana sahabat yang dengar penerangan saya hari ini untuk memaham bahawa H0 itu adalah tidak dan HA itu adalah ada. Tidak dengan ada ni
adalah bukan maksud sebenar hipotesis. Itu sebab saya kata agak bahaya. Kenapa? Bila kata bahaya tu, maknanya pemahaman awak itu nanti akan mungkin boleh disalah tafsir oleh kumpulan-kumpulan yang tidak bertanggungjawab seperti ajaran sesat dan lain-lain. Tak adalah di gurau. Tapi memang betul. Jangan awak menganggap dia adalah tidak ada dan lagi satu adalah ada. Itu tidak betul. Okey, so macam mana nak selesaikan pemahaman sahabat kita ni? Sahabat kita tanya ni sebab dia nak confirmkan kefahaman dia kan. Very good question. Tu cara dia sebenarnya awak kena faham bahawa H null dan H alternatif adalah seperti berikut. H null ni maksud dia adalah hypothesis of origin. Maknanya elemen dia asal atau tidak asal. Itu sebenarnya maksud perkataan dia yang awak kena faham. Bukan pasal tidak tak tidak tu tadi. Sebenarnya asal dia apa sebenarnya? As origin. Dan yang alternatif ni bermaksud adalah test of the other than origin. Macam tu. Selain daripada origin tu, yang itulah yang dinamakan sebagai alternatif. Sebab itu alternatif ni dia tak namakan alternatif. Bila awak buat research semester 6 nanti, dia akan dinamakan sebagai HR, iaitu hypothesis of research. Okay, so dengan kata lain, sekejap saya punya tablet ni dia slow, so saya kena buka hotspot. Dia macam apa saya tulis dia tak keluar dekat dalam komputer ni untuk bagi awak nampak. Internet tengah hang sekejap. So dengan kata lain, bila kamu nak buat apa-apa hipotesis, kamu kena jelas dulu apakah yang dimaksudkan dengan hipotesis tu. So hipotesis, saya ulang, dia adalah testing of origin. Ini hipotesis yang awal, origin. Contohlah saya bagi. Kalau kata tooth ni tadi kan, saya kata ada tooth panjang. Tooth panjang. Saya ada dua variable namanya male dengan female. So apa maksud origin? Origin ni asal. So secara asal usul manusianya, kita tahu lelaki dan juga perempuan adalah sama. Inilah yang saya maksudkan sebagai origin ni tadi. Maknanya kalau kita kata panjang gigi dia, panjang gigi lelaki, gigi M dan juga gigi F adalah sama. Ini dipanggil sebagai origin. Saya dulu ada bagi contoh yang lebih ganas, tapi contoh tu saya dah tak pakai dah sekarang. Okay, contoh yang saya maksudkan dululah, biasa kalau saya ngajar student saya kan kata macam ni. Tapi ayat ni mungkin nanti orang dengar dalam YouTube dia akan kata pelik lah, tapi saya bagi contoh je lah kan. Okey, saya nak tanya kamu syurga dengan neraka ada beza tak temperature? Contoh. Nak bagi kamu faham lah kan. Temperature syurga neraka ada beza tak? Memang confirm lah ada beza kan. Tetapi bila kita kata origin, asal, maknanya tak ada beza. Macam tu. Bukan saya nak argue soal temperature syurga neraka tapi saya nak fahamkan konsep kamu kena faham origin tu dulu. So bila kita kata male dengan female, secara origin dia adalah sama. Panjang gigi dia sama, dia punya tinggi sama, dia punya markah sama dan lain-lain. Samalah juga dengan kumpulan case dan juga control. Nanti akan ada soalan pasal case dan control. Is there any difference between the case and control? So anda kena ingat, hipotesis null adalah origin. Dengan kata lain, kalau kata proportion yang sakit dengan tak sakit adalah originnya apa? Sama je lah. Kat sana sakit 10 orang, kat sini sakit 10 orang juga. Ataupun sana 10%, sini 10%. Itu yang dipanggil sebagai assumption of origin. Okay, assumption of origin. Dan kenapa saya kata alternatif ini adalah test of the other than origin? Maknanya testing ini berdasarkan penyelidik lah. So penyelidik akan berandaian assumption of origin maknanya dua-dua sama ataupun dua-dua itu adalah ada tak samanya ataupun dengan kata lain ada beza. Okay, that's why kalau anda ingat saya punya penerangan ataupun dalam video-video yang sebelum ni saya ceritakan untuk menjawab soalan Fairul ni lebih senang kan. Awak andaikan satu orang manusia yang masuk ke mahkamah. Okay, saya nak bagi awak andaian ini senang untuk awak faham. Orang masuk mahkamah ni, dia adalah bersalah ke tak bersalah? Orang masuk mahkamah secara umum dia adalah tidak bersalah. Sebab dia adalah origin dia macam tu. Origin manusia ni adalah bersih daripada pertuduhan dan kesalahan. So apabila dia dimasukkan ke mahkamah untuk dituduh oleh siapa? Oleh pendakwa raya. Okay, oleh pendakwa. So pendakwa basically akan cuba untuk menolak hipotesis ini. Itu dia punya konsep. Dia akan menolak hipotesis ni. Dan kalau dia berjaya menolak, maknanya dia akan bagi andaian bahawa orang ini adalah tidak
tidak bersalah. Tengok ayat dia adalah tidak bersalah. Sebab apa? Sebab yang asalnya awak memang tak bersalah. Tapi dia nak reject null ni untuk masukkan awak dalam penjara. Itu yang dipanggil sebagai hypothesis testing. That's why bila you jadi seorang pendakwa pun nanti belajar mengenai undang-undang, jangan cakap statistik tak belajar. Belajar statistik ni supaya awak boleh faham konsep orang masuk dalam mahkamah perlu dituduh sebab kita pendakwa untuk mereject null dia. So dia punya lawyer akan memastikan awak tak mencukupi evidence untuk menolak null. Macam tu. Jelas sebab null dia adalah dia tak bersalah. Tidak membukakan bukti-bukti yang kukuh. That's why kalau dalam pertuduhan ataupun keputusan hakim, dia akan cakap gagal mengemukakan bukti-bukti yang sah ataupun gagal membawa kes ni untuk menuduh dia lah. Kalau orang yang peguam pula, dia akan kata berjaya menggagalkan pertuduhan. Macam itulah. So dengan kata lain, itulah maksud saya. Ya. Tanya macam contoh saya bagi tadi kan. Contoh kalau kita buat hypothesis null, dia tak bersalah. Lepas tu kalau kita buat alternatif, kita tak boleh cakap dia tak bersalah. Dia kena buat macam ayat macam saya cakap tidak bersalah. Ya, betul. Okey, saya suka bagi tahu benda ni sebab awak dah alang-alang awak dah ceritakan. Saintis, awak pernah dengar perkataan ini? Saintis yang bagus, bila dia nak membuat satu eksperimen, dia mesti ada andaian yang dia nak uji. Betul tak? Saya ambil contohlah, ada satu saintis dia nak buat uji kaji untuk mencuba dia punya basikal nama dia BMX. Dia nak bandingkan dengan BMW dari segi kelajuan contoh kan. So dia akan buat hipotesis. So hipotesis dia yang asal adalah apa? Tidak laju, betul. Tetapi dia punya hipotesis alternatif dia akan kata tidak laju. Maksudnya dia nak kata dia punya tu laju lah. Cuma kenapa dia tak boleh cakap dia punya tu laju? Sebab secara beretika, ini kita kena faham. Bila kita jadi saintis, ethically speaking, we cannot say that our stuff is good. Our benda, item sangat bagus. Tak. Kita cuma boleh cakap barang kita ni adalah tidak bagus. Tidak bagus ni maknanya baguslah. Tapi tak boleh cakap bagus tu. Nampak? Sebab scientists are very careful in term of the interpretation. Sebab dia tak nak ada mislead. Biasanya orang akan kata bagus tak bagus ni adalah bukan saintis lah. Sebab saintis dia memang akan prove through the statistical nature. Maksudnya kalau dia kata dia punya kereta tu laju, kalau dia kata BMX dia laju, so dia nak cakap laju tu tak boleh. So apa yang dia cakap adalah saya punya adalah tidak laju. Iaitu saya punya ni adalah hipotesis null dia telah ditolak. So hipotesis alternatif dia adalah berbeza daripada null. So berbeza null itu maksudnya kalau null dia punya kelajuan sama dengan BM. Maksudnya tak laju kan. Tapi dia punya alternatif sebab dia yang buat research, so dia tahu. Alternatif dia adalah dia nak tengok adakah dia lebih laju ataupun ada beza lah nanti. Dan beza tu adalah menunjukkan nilai kelajuan dia lebih. So itu bermaksud dia nak tolak null ni. So bila dia nak tolak null dan dia berjaya menolak, maksudnya kereta dia laju lah. Tapi ayat bahasa saintifik yang dia nak cakap dalam bahasa kampung orang dengar adalah tidak laju. Kenapa kata tidak? Sebab dia dah reject null. Tidak laju ni adalah keputusan yang telah didapati pada akhirnya. Okey, jelas. So kalau kamu kata tadi tidak bersalah dan sebagainya, itulah dia punya ideologi. Benda ni kalau awak faham betul-betul, maka awak akan berada di dalam scientific evidence and judgment. Bukan lagi kepada perceptive basis. Sebab awak akan buat evidence based berbanding dengan awak mendengar arahan orang ataupun awak membuat keputusan tanpa ada evidence. Ini level tinggi lah. Level thinking yang tinggi. Mungkin awak kalau faham je, okay, reject null, maka kita terima hipotesis alternatif. Itu sebenarnya tak betul. Yang betul sebenarnya, awak perlu ada assumption yang awak nak create dulu. And awak nak compare dengan. So of course tadi jawapan Fairul bukan maksud yang begitu untuk awak faham yang sebenar-benarnya pasal hipotesis, iaitu tidak dan ada, tetapi dia adalah lebih kepada keadaan asal dan keadaan yang sebaliknya daripada yang asal. Macam tu. Okey, itu lebih tepat lah. Alright, Nur Jazirah. Macam mana soalan berantai? Okey, berantai ni saya ambil contoh paling mudah. Soalan berantai yang paling susah dalam saya punya terminologi lah adalah dia akan gabungkan soalan geospatial. Saya ambil contoh geospatial. Dia gabungkan soalan geospatial ni dengan correlation,
dan digabungkan correlation ini dengan linear regression, dan dalam linear regression ni pula dia gabungkan pula dengan study design dan tentukan pula awak punya nilai OR ataupun RR dan tentukan awak punya logistic regression. Nampak tak? Geospatial awak kena tahu, correlation awak kena tahu. Linear regression ni nak dengki dia, kita tambah sikit kat sini, ada ujian differences pula. Dalam nak pergi ke logistik ni, kita tambah lagi dengki sikit pasal chi-square pula. So inilah the example of how tough it will be, because it is the open book test. Oh sorry, saya buat ni awak tak nampak sekejap. Kenapa tak nampak? Ya, saya refresh. Sekejap Sekejap, saya sedang refresh. Saya dah tulis baru saya perasan awak tak nampak apa-apa tapi mana yang tengah buka Jamboard tu boleh nampak kan? Kita tak nampak juga. Tolong bagi respon je. Ni contoh. Okey, ni contoh. Paling dahsyat dia akan jadi something like this lah. Ataupun mungkin lebih lagi lah Maknanya ada elemen geospatial. That's mean you need to know about the geospatial statistic lah. Topik yang final last ataupun last tu. Kemudian awak dah tahu juga ada perkaitan kan. Dia dah tengok perkaitan. Contohlah kalau kata apa-apa kajian tu pasal ada spatial, dia mesti ada kaitkan dengan jarak. Dia ada kaitkan dengan matrices yang bernombor. Kemudian dia suruh cari linear regression. Of course lah perkaitan antara IV dan DV. Kemudian dalam IV dan DV ni pula, dia ada apa yang dipanggil sebagai study design sebab nak tahu case dengan control. Kemudian dia akan ada elemen untuk menentukan estimation of risk. Sama ada case control ke ataupun cohort ke menggunakan OR ataupun RR. Kemudian dia akan ada elemen logistic regression untuk membuat perhubungan antara IV dan DV bagi data yang non-metric ataupun data kategori. Macam itulah. So dalam perjalanan ini dia adalah dengki-dengki yang berkenaan seperti ujian differences dan juga ujian chi-square. So untuk memberitahu specifically apakah berantainya, dia inilah contoh yang berantai itu. Contoh yang pada saya paling dahsyat boleh jadilah. Ataupun semudah ini rantai dia. Contoh, dia akan suruh anda kira min. Selepas anda dah kira min, anda kena tahu apa itu dia punya R. Selepas R, anda kena tahu apa dia punya slope. Lepas itu, anda kena buat y hat is equal to beta naught campur beta x1. Lepas tu, dia akan suruh replace X dengan nilai dan anggarkan Y. Ini contohlah kalau untuk statistics. So anda kena kira dulu, maknanya anda kena gunakan formula correlation formula correlation dan juga formula regression untuk tahu slope dan sebagainya kan. Itu contoh soalan berantai. Kalau misal kata soalan berantai ni nak lebih ganas lagi, min ni pun dia tak bagilah. Maksudnya awak kena kira data-data tu satu-satu sebab awak nak kira dia punya min. Standard deviation pun dia tak bagi. So standard deviation pun anda kena kira. Itu contoh. So kalau salah kira min dengan standard deviation, agak-agak lah. Boleh tak dapat jawapan? Jawapan dia memang tak dapat apa-apa lah. Tapi markah jalan kerja mesti dapat lah. Itu je. Okay, ada lagi soalan? Belum apa-apa dah tanya soalan final Korang ni memang jangan ada mentaliti nak jawab soalan. Fahamkan bidang tu. Kalau dah faham, boleh jawab soalan. Okay, lagi? Ada apa-apa lagi soalan? Soalan saya akan menyusul dalam masa terdekat untuk bab computerized examination, di mana saya akan bagi soalan-soalan yang senang lah. Bukanlah senang, yang awak boleh kira secara terus ataupun awak mudah. Contoh, ada tak beza antara A dengan B? Apakah pembuktian A dengan B? Tuliskan jawapan anda pada ruangan tersedia. Macam itulah. Macam soalan Puan Amizah hari itulah, sama je lebih kurang. Cuma dalam part epidemiologi ni ada juga teori behind those explanation. Cuma saya banyakkan cover bab technical lah untuk calculation dan juga computer application. Okay, ada lagi soalan? Tak ada, saya bagi lagi 3 minit sebelum saya berundur. Sementara tu mungkin ada nak ditambah kalau ada daripada sahabat saya, Puan Hayati. Puan Hayati ada lagi ke? Puan Hayati ada rasa bersama kita ni. Kalau ada input yang Puan Hayati nak tambah, silakan Puan. Tak dengar Puan. Takut Puan termute.
Okey, tak apa. Kita mungkin Puan Hayati akan komen dekat ni. Dalam masa yang sama saya just nak remind all of you untuk make sure that setiap satu nota yang kita beri sebelum ni, yang saya bagi sebelum ni, memang ada elemen tutorial dalam tu terus. So pastikan anda buat dan saya akan masukkan lah. Contoh dia seperti yang chapter 7 hari tu. Chapter 7 kan kita dah pernah buat, anda pun dah submit kan, mengenai hypothesis testing. So 8, 9, 10, 11 tu akan follow accordingly. 11 tak ada sebab 11 ni latihan kan. So 8, 9, 10 ni akan follow macam biasa lah. Ada je nota, dalam tu adanya contoh soalan, terus jawab dan ready lah. Kalau awak dah siap, standby je lah. Nanti bila saya buat link, awak submit je lah. Saya pun memang akan tambahkan dia terus. Encik Aizat, maybe ada problem. Saya tidak ada apa-apa tambahan info. Okay. Alright, terima kasih kepada Puan Hayati. Take note. So saya rasa saya akan tangguhkan dulu dekat sini. Terima kasih kepada Puan Hayati dan juga semua yang hadir. Cuma saya ingin ingatkan lagi sekali, pastikan anda membuat ulang kaji, terutama kepada semua video-video yang telah kita ceritakan daripada topik 7 sampai 11. Kerana selepas ini saya akan ada bersama dengan Puan Hamizah untuk menceritakan benda yang lebih teknikal lagi. So bila teknikal lagi ni, maka konsentrasi anda kena lagi tambah lah. Sebab part-part yang macam contoh topik 17 ni, saya risau ni topik 17 ni. Topik 17 ni adalah Introduction to the Prediction of Disease Outbreak ni. Konsep dia sama macam linear, tapi dia punya algoritma berbeza sikit daripada linear. Tapi tak apa, saya akan cuba usahakan sampai awak pandai ya. Kemudian kita akan belajar, nanti awak akan belajarlah dengan Puan Hamizah pasal measuring of the health indices. Yang ni senang je. Seperti mortality, morbidity, prevalence dan lain-lain lah. Kemudian estimation of risk ni akan bersama dengan saya. Yang ini awak akan belajar cara kira manual OR dengan RR tu. Walaupun sebenarnya topik 12 dah cover. Tapi kat sini saya akan cerita untuk memudahkan lagi kefahaman awak. Apa apps yang boleh pakai, apakah cara nak pakai dekat dalam SPSS dan lain-lain. Okey, kemudian Puan Hamizah akan masuk pasal surveillance. Error ni sebenarnya simple je. Dia adalah subject knowledge. Knowledge untuk awak faham apa itu error. Dan selepas itu kita akan belajar tambahan kepada linear adalah logistik, followed by the data analysis. Okey, untuk makluman, unit 18 data analysis ni akan kita gunakan nombor 2 punya aplikasi yang dinamakan sebagai Epid Info. So anda kena tahu juga guna Epid Info. Ada masuk dalam exam? Jawapan dia ada. Memang ada, anda kena tahu cara nak gunakan Epid Info untuk masukkan data, untuk buat analisis dan juga untuk menulis laporan. 18 ni akan ada laporan menggunakan Epid Info yang anda kena siapkan. Apakah contoh study dia dan sebagainya. Basically, anda kena buat study yang simple-simple je lah. Okey, dan last kali adalah geospatial. So geospatial ni memang tak lain tak bukan akan dibuat tidak lama lagi. Saya tak sabar-sabar nak ajar geospatial ni untuk makluman semua. Okey, medical and surgical nursing. Macam mana boleh ada pula kat sini ni? Pelik ni. Okey, saya delete sekarang. Ini mungkin contoh saya buat untuk iBest kot. Tiba-tiba ada pula. Sabar je lah. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, saya akan tangguhkan sekarang. Student, saya bagi 30 saat. Ada apa-apa nak komen? Silakan. Tak ada sir. Sir, minta maaf Ya. ke, saya tak ada soalan, cuma ada beberapa pelatih tak sempat isi kehadiran tadi. Tak sempat. Aku dah buat 8 suku pun tak sempat. Maksudnya korang ni fokus. Korang fokus gila-gila bab ni. Memang betul-betul menelaah lah ilmu yang kita bincang tadi. Tak apa. Saya akan update pada revision and conclusion. So selepas ini apa-apa saja pasal revision and conclusion topik 7 sampai 11 kita bukan tak ada, tapi kita tangguhkan dulu sebab selepas ni kita akan belajar apa yang dinamakan sebagai Epid Info dan juga Geospatial Statistics. So kita akan kembali untuk mengulang kaji balik dalam masa ke semasa secara umum lah. Ni maksudnya kalau siapa yang personal nak datang jumpa saya tu boleh, tetapi siapa yang nak ada kelas dan tutorial yang macam ni kita tangguhkan dulu sebab kita akan start balik penggunaan komputer untuk data analisis ni adalah pada unit 14 dan juga unit 17. Itu makluman semula. Okey, so itu saja daripada saya. Kalau tak ada apa-apa, terima kasih kepada Puan Hayati, terima kasih kepada semua yang hadir. Jangan lupa untuk isi evaluation dan juga lain-lain lah. Terima kasih Encik Aizat. Okey, terima kasih sama-sama. Alright, sama-sama. So itu saja setakat ini. Alright, selamat dan see you again next time. Bye-bye. Terima kasih Puan Hayati. Thank you, sir. Terima kasih Puan Terima Hayati. kasih, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.
Thank you, sir. Thank you.